Jadi dengan sebab itu, saya berasa agak tidak berasa berpuas hati dengan jumlah yang diberikan, diperuntukkan ini tidak mencerminkan sebenarnya kesungguhan kita untuk melahirkan inovasi bagi negara kita ini. Saya ingin mohon pada kerajaan untuk memberikan peruntukan yang lebih lagi. Sebagai contoh, umpamanya, kita perlu mencari satu kaedah inovasi untuk mengatasi masalah buruh-buruh asing yang menguasai ekonomi negara kita. Di dalam sektor kelapa sawit saja, ya, kalau kita lihat, kita kehilangan wang asing atau foreign exchange keluar negara berbilion-bilion setiap bulan, berpuluh bilion setiap tahun. Dengan izin, why this is happen? Because sampai sekarang kita tidak lagi berjaya mencipta sesuatu yang boleh digunakan sebagai replacement to the labor, ya, sebagai penggantian kepada tenaga kerja asing yang menguasai ekonomi negara. Apa satu peralatan yang telah dicipta umpamanya yang boleh kita mengait buah-buah kelapa sawit ini tanpa menggunakan tenaga buruh? Kenapa kita tidak bersama-sama melabur untuk tujuan ini? Kalau sains dan teknologi boleh mencipta berbagai barang, produk, senjata, mesin dan sebagainya, kenapa satu alat yang begitu penting tidak kita usahakan? Untuk pengetahuan, saya nak bagi tahu kelapa sawit. Dulu saya jadi pengerusi Felkra. Masalah tenaga buruh menjadi masalah besar sehingga kan hasil tidak dapat dikutip beratus-ratus juta ringgit setahun oleh kerana kebergantungan kepada tenaga buruh. Dan tidak semudah untuk mendapat tenaga buruh untuk memotong buah-buah kelapa sawit di pendalaman-pendalaman. Ya, dengan sebab itu banyak buah yang tidak berkutip kerana kita ada kekurangan tenaga buruh. Jadi saya mengharapkan kerajaan seriuslah untuk memberi peruntukan yang banyak yang diperlukan untuk mewujudkan inovasi ini. Jangan kita bercakap saja. Transfer of technology, we want to innovate dengan izin. Ya? Saya bagi contoh kereta Proton Saga. Proton Saga has been in this industry lebih daripada 30 tahun. Kita bercakap transfer teknologi daripada Jepun kepada Malaysia. Tetapi apa transfer teknologinya? Sehingga hari ini kita tidak mampu untuk mengeluarkan kereta kita sendiri. Kereta yang dikeluarkan itu bukannya hasil daripada transfer of teknologi atau inovasi kita. Kita masih bergantung kepada Jepun, bergantung kepada Korea. Kereta-kereta yang kita keluarkan. Dan sekarang ini kita bergantung dengan China. Kita kerjasama dengan Geely. Kita dah jadi Geely. Bila masa lagi kita nak buat kereta kita sendiri yang menjadi sumber kekayaan baru yang boleh diekspor ke seluruh dunia. Negara barat, Jepun mengeluarkan kereta 10-20 million setahun. Menjadi produk yang memberi kekayaan kepada negara kita. Mereka melakukannya kerana mereka dapat mencipta ciptaan baru dari segi enjin, dari segi macam-macam peralatan kereta itu yang diperolehi daripada basicnya daripada United States of America. Mereka pelajari. Daripada pelajaran itu mereka membina kejayaan lebih baik daripada kereta-kereta yang dikeluarkan oleh Amerika dan Barat. Kita bekerjasama dengan Mitsubishi. Sampai hari ini kita tak boleh mengeluarkan kereta kita sendiri. Why? Because we are not so committed. Kerajaan tidak sanggup, tidak mampu untuk melabur berbilion-bilion ringgit untuk tujuan itu. Melaburlah berbilion-bilion ringgit. Tetapi akhirnya kita akan mendapat pulangan beratus bilion seperti mana yang ditunjukkan oleh negara Jepun, negara Korea dan negara-negara lain yang merupakan pengeluar kita yang berjaya. So saya menyeru kepada kerajaan, sungguh-sungguhlah, menteri-menteri sungguh-sungguhlah.
Jangan retorik saja ke sana kemari. Kita nak membina itu, kita nak membina ini. Kita nak mendapatkan teknologi itu, teknologi ini. We want to innovate. Itu nak innovate ini. But over the years, sudah 60 tahun kita merdeka. What is our innovation? What is our creation? Nothing. Kita jangan berpolitik dalam hal ini. Ya, saya tak mau berpolitik. Salah kita semua. Rakyat Malaysia. Pemimpin-pemimpin Malaysia. Sama ada pemimpin pembangkang atau pemimpin kerajaan. Apa yang berlaku ialah retorik. Sebab itu Malaysia sampai hari ini, kita masih ketinggalan dari segi sains dan teknologi. Dari segi inovasi. Lalu yang bertua, we are behind them. Behind developed countries. Berapa tahun? Saya ingat 50 tahun pun lebih. Lebih daripada 50 tahun. We are behind them. Bila kita, when are we going to catch up? Bila kita boleh berdiri bersama, diri bersama tinggi, duduk bersama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju. If we are 50 years, 100 years behind in science and technology, in innovation, dengan izin, bila kita nak mencapai negara maju seperti negara mereka? Takkan kita selama-lamanya nak bergantung kepada kelapa sawit, nak bergantung kepada getah, nak bergantung kepada peternakan, nak bergantung kepada nelayan, tangkapan ikan. Sampai bila Datuk Seri? Datuk Yang Dipertua. Saya ingin menyeru kepada kerajaan, ya, kepada rakan-rakan pemimpin di dalam kerajaan. Bersungguhlah. Buktikan bahawa kita ini betul-betul untuk membangunkan negara kita dan rakyat Malaysia. Jadi saya nak tengok kalau betul-betul kerajaan. Jerai telah. Kalau betul-betul kerajaan komited dalam hal ini, tunjukkan dengan peruntukan yang sewajarnya, secukupnya. Bukan setakat orang kata sebagai melepas batuk di tangga. Untuk inovasi bagi berapa 2 juta, untuk sains bagi 2-3 juta. Dia tak sampai ke mana peruntukan yang seperti ini? Tak sampai ke mana? Ringkaskan Yang Hormat. Jadi Datuk Yang Pertua, saya pun dah lama dalam perjuangan ini, 45 tahun. Apa hasil? Saya melihat pemimpin demi pemimpin, menteri demi menteri, Perdana Menteri demi Perdana Menteri. Teruk sangat kerajaan BN ni, dah lama berjuang. Kita cakap politik. Kita bercakap soal ini rakyat Malaysia, negara Malaysia. Kita kena ikhlas bercakap. Jangan ada mengampu je. Memangnya kalau dari segi politik tak seharusnya saya cakap begini. Bagaimana? But I'm not politicking. I'm fighting for the country, for the people. Tu dia. Kalau menteri kita sendiri pun buat tak betul, kita tegur. Malas kerja, kita tegur. Pasir salah 4PM. Pembangkang tak betul pun kita tutup dia juga sama. Baru betul. Terima kasih Datuk Ibu. Terima kasih Yang Hormat.